الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada petang ni alhamdulillah kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir melaksanakan salat Jumaat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang begitu masyhur, iaitulah kitab Al-Hikam, yang mana beliau menyatakan, janganlah kalian bimbang dengan apa yang telah pun dijamin kepada kalian, tetapi hendaklah kalian memikirkan ketaksiran kalian, yakni kekurangan kalian di dalam melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala ini, dia memberikan satu pengajaran kepada kita manusia, yang mana manusia selalu dia ligan, dia kejak, dan juga dia merebut serta dengan perasaan yang begitu tamak dengan benda-benda yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rezeki manusia, yang ni telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajal manusia, yang tu pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan diri seseorang, sama ada dia celaka ataupun dia berbahagia, maka semuanya itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kerisauan kebanyakan daripada manusia ini adalah daripada benda-benda yang telah pun dijamin
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, di dalam bab rezeki Allah Subhanahu wa taala dia sebut di dalam surah Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, kata Allah. Kata Allah, berapa banyak binatang yang melata di atas muka bumi ini, yang langsung tidak sanggup untuk membawa rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala kata, Allahu yarzuquha. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezekinya kepada binatang-binatang yang melata ni. Dan tuan, rezeki bukan hanya setakat diberikan kepada binatang-binatang ni, wa iyyakum, dan juga diberikan kepada kamu, yakni manusia. Dan tuan, maknanya seluruh daripada rezeki manusia itu telah pun dijamin oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar dan juga dialah yang maha mengetahui. Dan tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa taala akhiri dia dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut yang dia ni Sami'. Dia itu adalah maha mendengar. Dan tuan, manusia hidup di atas muka bumi ini senantiasa dia akan diuji oleh Allah. Di hadapan kita ni macam-macam ujian dan juga dugaan, sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Mulk yang biasa kita baca, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah pun menciptakan mati dan juga kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum, tujuannya adalah kerana nak uji kamu, dan juga nak tengok siapa-siapa dia yang paling baik amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan manusia ni serabut, dalam keadaan manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan di hadapan kita ni dugaan yang besar, Allah Subhanahu wa taala kata, wa huwas sami'. Dia itu adalah yang maha mendengar, kata Allah. Dan dia bukan hanya setakat mendengar. Allah Ta'ala kata Al-Alim. Dia juga adalah yang maha tahu. Dan tuan, maknanya dia tahu akan keadaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang baik bagi manusia dan apa yang buruk bagi manusia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudusi. Kata Allah Subhanahu wa taala, abdi ati'ni fima amartuk, kata Allah. Wahai hamba-hamba aku sekalian, kata Allah, ati'ni fima amartuk, taatlah kepada aku dengan apa-apa yang telah aku perintah kepada kamu, kata Allah. Dan Allah Ta'ala minta daripada kita ni supaya kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan inilah sebagai tujuan yang lebih besar daripada benda-benda yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata dalam hadis qudusi dia lagi, wala tu'allimni fima yuslihuk. Lalu janganlah engkau ajarkan kepada aku, kata Allah, fima yuslihuk, apa-apa yang engkau perlu dan juga apa-apa yang baik bagi kamu, kamu tak payah bagi tahu aku, kata Allah. Dan pasal apa? Kerana semuanya itu telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita banyak mana?
yang tu telah dijamin oleh Allah. Dan tuan, umur kita nak panjang mana, ianya telah pun ditakdirkan oleh Allah. Nasib kita juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kata Imam Ibn Athaillah, manusia kebanyakannya dia risau dengan benda-benda yang telah dijamin. Tetapi dia tak pernah risau dan dia tidak pernah bimbang ketaksiran dia, kekurangan dia di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahyang dia tak sempurna, dia tak bimbang. Dan dia buat maksiat atas dunia ni, dia tak bimbang. Dia tidak taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bimbang. Tapi dia akan bimbang, dia akan takut kalau dia tak dapat makan minum. Tuan-tuan, dia akan jadi takut kalau seandainya dia tidak mendapatkan tempat pada sisi manusia. Tuan-tuan, dia akan jadi takut kalau dia tidak mendapatkan perkara duniawi ini. Tuan-tuan, tapi dia tak pernah bimbang bagaimana keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata, Ar-rizqu wal ajalu qarinani. Kata Imam Ibn Qayyim, ajal dan juga rezeki dua benda yang beriringan. Dia kata dua benda yang beriringan. Dan maknanya apa? Selama mana manusia dia hidup, selama itulah dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah. Dan Allah Ta'ala kata, perintahkan kepada keluarga kamu supaya mendirikan sembahyang. Dan maknanya apa? Kerja kamu adalah memberi pelajaran kepada keluarga kamu supaya keluarga kamu kenal Allah Ta'ala, supaya keluarga kamu ni beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kamu buat kerja tu, wastabir 'alaiha, bersabarlah di atas segala dugaan. Dan kita dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi jalan terus. Tuan-tuan, Nabi tak pernah fikir pun benda-benda hak yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, laqad uzitu fillahi ma lam yu'dza bihi ahad. Aku pada jalan Allah ini, aku disakitkan dengan suatu kesakitan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah. Wa khuwiftu ma lam yakhif bihi ahad. Dan aku ditakutkan pada jalan Allah ini dengan suatu ketakutan yang belum pernah mana-mana manusia rasa takut macam aku takut, kata Nabi. Tapi Nabi tak pernah mengeluh, ya Allah, kalau aku kena boikot saat lagi ni nak makan macam mana? Nabi tak pernah fikir macam tu. Dan Nabi tak pernah fikir ni, kalaulah aku keluar daripada Mekah ni kena halau dengan orang Mekah, nanti esok kat tempat baru agak-agak lagu manalah gamaknya. Nabi tak fikir mana tu. Pasal apa? Kerana benda-benda tu adalah benda yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bahkan usaha ikhtiar yang kita buat, ya tuan-tuan,
Kita manusia diberikan leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha dan juga berikhtiar. Tuan-tuan, buatlah apa juga strategi. Tuan-tuan, buatlah apa juga perancangan. Tuan-tuan, buatlah apa pun juga untuk kehidupan kita ke hadapan ni. Tuan-tuan, tapi kita kena sedar bahawa semua usaha dan ikhtiar itu dia tidak akan memberikan kesan melainkan bila mana ianya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu guru kita Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, dia kata banyak manusia memikirkan benda yang telah dijamin oleh Allah. Dan Masya Allah, ini merupakan kasih sayang daripada Allah Ta'ala pada kita. Kita hanya disuruh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kadang-kadang kita ni kerana bimbang dengan benda yang telah dijamin ni, sehingga menyebabkan kita kasih pula, jatuh hati pula kepada dunia ni. Kata Nabi SAW, hubbud dunia, kasih kepada dunia itu, ianya merupakan satu dosa ataupun satu kemusnahan bagi segala-galanya, kata Nabi SAW. Dan maknanya apa? Kemusnahan manusia ni adalah bermula ketika mana dia kasih kepada dunia ni. Dan dia duk fikir siang malam macam mana aku nak makan ni. Dan dia duk fikir macam mana dia nak mengimarahkan dunia ni. Dia duk fikir macam mana nak duduk di rumah yang selesa. Dan dia duk fikir macam mana nak tukar kereta. Dan tapi kata Imam Ibn Athaillah, dan inilah yang berlaku pada kita. Kita tak fikir pun tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuan-tuan, yang nak memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang nak memberikan ketenangan di dalam keluarga kita, ianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa kita tak jaga hubungan dan tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kerana tu kata Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, orang-orang ni bila mana dia dah makrifah kepada Allah, dia dah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala permintaan dia akan halalkan kepada Allah. Segala apa yang dia tengok, dia akan kembalikan perkara itu kepada Allah. Dan dia faham yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat itu adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh melakukan usaha ikhtiar. Dan kita belilah apa ni alat sukan. Pasal apa? Kerana kita nak sihat, kita nak keluarkan peluh. Dan kita punya fikir kita, bila kita berjoging tiap-tiap hari ni keluar peluh, kolesterol pun akan kurang. Kemudian tekanan darah pun akan jadi stabil. Kemudian jantung dia pun sehat. Tuan-tuan, tapi ada orang, ada orang tiap-tiap hari jogging, tiap-tiap hari bersukan, elok-elok tuan-tuan, esok meninggal dunia, tak tahu apa dia punya punca dia. Tuan-tuan, kita hanya boleh merancang, kita hanya boleh berusaha dan juga berikhtiar, tetapi kita tak boleh meninggalkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerana Allah Subhanahu wa taala sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Taala itu apa-apa yang ada di langit, apa yang berada di bumi, dan antara keduanya. Dan semuanya itu adalah hak milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu kita pelik,
Macam mana ada orang dia boleh tak jaga solat dia? Tuan-tuan, macam mana ada orang yang dia boleh jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuhan inilah yang menjamin dia. Tuan-tuan, sedangkan Tuhan inilah yang menyebabkan dia boleh hidup atas muka bumi ini. Padahal Tuhan yang inilah yang mengadakan dia daripada mula dia tak ada. Tuan-tuan, mula-mula kita tak ada. Lepas itu kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selama kita duduk hidup ni, kita telah pun mengecapi dan juga menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita perbetulkan mana dia yang perlu untuk kita dahulukan sebagai seorang hamba, dan mana benda yang tak perlu pun untuk kita risaukan sebenarnya. Dan orang yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hilangkan kerisauan dia. Dan tengok nah, bila Allah Taala berbicara soal berkenaan dengan dengan kerisauan manusia, Allah Taala janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar, kata Allah. Dan pasal apa Allah Ta'ala janji orang yang bertakwa, dia dikeluarkan daripada masalah. Kerana kehidupan ini memang bermasalah. Tuan-tuan, hidup kita hari-hari dengan masalah. Tuan-tuan, baru ni tengok anak-anak kita nak daftar dekat IPTA, IPTS. Ni masalah besar ni. Masalah besar pada apa? Yuran nak kena bayar. Segala perkakah dia kita kena beli. Tuan-tuan, perjalanan nak pi daftar tu. Tuan-tuan, ada kawan saya, dia daftarkan anak dia servis kereta. Servis kereta nak pi universiti. Ustaz, dia kata, belum apa-apa lagi, belum daftar lagi. Servis kereta 1,500. Tuan-tuan, servis kereta dah 1,500. Tuan-tuan, nak cerita apa? Kehidupan manusia ni adalah dikelilingi dengan masalah. Allah Ta'ala janji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri dia jalan keluar daripada masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu dia diberikan rezeki. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut rezeki. Pasal apa? Kerana inilah yang menjadi kerisauan. Inilah yang menjadi perkara yang besar dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan, pasal apa kita sanggup keluar pagi, rumah kita pukul 8 kita tinggalkan rumah kita. Tuan-tuan, balik pukul berapa? 4 petang. 4 petang balik. Tambah zaman law ni. Tuan-tuan, ada orang buat 2-3 kerja. Balik pukul 4 petang, pukul 6 petang sambung Grab food ke, Grab car ke, sampai malam. Pasal apa? Tuntutan kehidupan pada hari ini. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala janji, orang yang bertakwa pada dia, yang jaga hubungan dengan dia, masalah ni akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Dia keluar daripada masalah. Dan dia diberikan rezeki daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka. Tuan-tuan, kesimpulannya apa? Inilah akidah kita. Tuan-tuan, inilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu dia hidup atas dunia, dia kena faham dia hamba. Yang keduanya, dia kena jaga iman dia, keyakinan dia, dan dia hendaklah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan juga pada setiap perkara. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cukup dululah setakat tu tazkirah kita pada petang ni. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri.
walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.